Assalamualaikum. Lantang Pak Daud memberi salam. Dia menggaru-garu kepala, hairan kerana Raja Zamarul menelefonnya tadi dengan nada yang cemas. Beberapa ketika kemudian terjonggollah kepala Raja Zamarul di muka pintu. Pak Daud, riak penuh kebimbangan pada wajah Zamarul meresahkan Pak Daud. Tuan telefon saya, minta saya datang secepat mungkin. Ini kenapa ni Tuan? Tanya Pak Daud. Pak Daud, Zairi dah hilang lah, beritahunya. Tersentak Pak Daud dengan perkhabaran itu. Bila yang dia hilang? Tanyanya. Pagi tadi, kata isteri saya, lepas kita tinggalkan rumah, nak tolong cari budak-budak yang hilang tu. Zairi pula keluar rumah. Selalunya dia ke mana? Tanya Pak Daud lagi. Kata isteri saya, dia ni selalu merayau di sekitar kawasan Tasik ni. Pak Daud mengeluh. Saya ni dah berapa kali pesan, jangan benarkan dia merayau di sekitar kawasan Tasik. Katanya. Raja Zamarul tidak berkata apa. Dia juga kesal kerana mengabaikan pesanan Pak Daud. Dah dicari ke dia tu? Tanya orang tua itu lagi. Saya ni dah minta bantuan polis, tapi masih belum jumpa juga. Ada seorang pegawai polis yang bagi tahu saya. Dia kata Pak Daud tahu macam mana nak cari orang hilang ni. Beritahu Raja Zamarul. Saya ni tak pandai cari orang hilang, Tuan. Kalau saya pandai, kita dah jumpa 5 orang yang hilang tu. Tapi diorang pun kita tak jumpa. Ni nak cari Raja Zairi pula. Balas Pak Daud. Masing-masing diam. Masing-masing bingung dan kecewa. Tak apalah, Tuan. Saya boleh berusaha. Tapi hasilnya nanti hanya Allah yang tentukan. Kita ni boleh usaha, tapi selebihnya kita tawakal saja. Ujar Pak Daud. Baiklah, Pak Daud. Baiklah. Raja Zamarul pasrah. Pak Daud dengan mata terpejam membaca beberapa potong surah Ar-Ra'd dan surah Al-Mulk. Setelah hampir setengah jam dia berzikir di tebing Tasik. Raja Zamarul dan isterinya, Puan Ainina, sabar menanti bersama beberapa orang kampung dan pegawai polis, biarpun hari sudah lewat malam. Pak Daud membuka matanya perlahan-lahan. Terkebil-kebil dia merenung Tasik yang gelap. Tuan, panggil Pak Daud. Raja Zamarul segera menghampiri. Macam mana Pak Daud? Jumpa dia? Tanya Raja Zamarul. Pak Daud tidak segera menjawab. Ada sesuatu yang mengganggu fikirannya. Polis, ada lagi tak? Tanya Pak Daud. Ada. Kalau macam tu, minta tolong diorang ikut saya. Baik. Raja Zamarul akur sebelum segera mendapatkan beberapa orang pegawai polis yang turut berada di situ. Pak Daud menaiki bot milik Raja Zamarul menyertai 2 bot polis dan 2 buah bot penduduk tempatan meredah kegelapan malam. Bot Raja Zamarul berada di hadapan kerana Pak Daud yang menunjukkan lokasi di mana Raja Zairi berada. Beberapa kali bot yang dinaiki mereka melanggar sesuatu. Berpandu pada lampu limpah yang dipasang pada bot itu, Raja Zamarul dapat melihat botnya melanggar bangkai hidupan yang terapung di permukaan Tasik. Ada ikan kecil, ada ikan besar, ular, biawak dan apa sahaja haiwan yang mendiami Tasik ini. Meremang bulu roma Raja Zamarul melihatkan situasi itu, namun dia hanya mendiamkan diri. Perlahan, Tuan, perlahankan bot ni, pinta Pak Daud. Raja Zamarul mengangguk dan segera memperlahankan enjin bot sangkutnya. Pergi ke situ, Tuan. Hampir ke tebing, suruh Pak Daud. Raja Zamarul akur. Bot-bot lain juga turut melakukan perkara yang sama. Kat mana Pak Daud? Dia ada dekat sini ke? Tanya Raja Zamarul. Pak Daud tidak segera menjawab. Pak Daud menyuluh lampu limpah yang dipasang di hadapan bot di ketebing Tasik. Semua orang tolong tengok-tengok ke tebing. Pekik Pak Daud berada kepada bot-bot pencarian lain. Suasana jadi meriah dan terang benderang dengan suluhan lampu limpah dan lampu suluh. Cuba mencari di mana Raja Zairi.
Pak Daud melakukan perkara yang sama sambil mulutnya tidak putus berzikir. Tiba-tiba bau busuk yang kuat menusuk rongga hidungnya sehingga dia bersin beberapa kali. "Berhenti tuan, berhenti!" arah Pak Daud. Lantas Raja Zamarul mematikan enjin botnya. Bot-bot pencari yang lain turut mematikan enjin masing-masing. Suasana sekitar lantas menjadi senyap dan sunyi. Pak Daud tiba-tiba mencapai pendayung dan mendayung bot perlahan-lahan memasuki sebatang parit di tepi tasik. "Yang lain jangan ikut," pekiknya. "Yang lain jangan ikut. Yang lain jangan ikut." Terdengar arahan Pak Daud diulang-ulang lagi yang lain. Semakin dalam mereka memasuki parit itu, semakin kuat bau busuk dapat dihidu. Pencarian mereka terhenti di sebuah lubuk. Bau busuk menyengat rongga hidung sehinggakan Raja Zamarul termuntah. Pak Daud tenang sambil membacakan beberapa potong ayat Al-Quran. "Apa tu?" tanya Raja Zamarul cemas apabila terlihat kaki, tangan dan kepala manusia di dalam lubuk yang berlumpur itu. Namun Pak Daud tidak menjawab pertanyaan Raja Zamarul. Mulutnya masih lagi terkumat kamit membaca potongan ayat-ayat suci. "Dah jumpa," ujar Pak Daud. Pada ketika itu, Raja Zamarul juga terlihat tubuh Raja Zairi separuh terbenam di dalam lumpur bersama-sama dengan bahagian tubuh manusia yang ditemui. "Ya Allah, Zairi, Zairi!" teriak Raja Zamarul. Dia segera mencapai tubuh anak saudaranya dan menariknya naik ke dalam bot dengan dibantu oleh Pak Daud. Dalam masa yang sama, Pak Daud mencuri-curi pandang sepasang mata bercahaya di sebalik kegelapan malam. Pak Daud tahu mereka diperhatikan dan dia bersedia dengan sebarang kemungkinan. "Dah jumpa, budak tu dah jumpa." Terdengar suara orang-orang yang turut serta dalam usaha mencari itu sebaik bot milik Raja Zamarul keluar dari lubuk itu bersama dengan Raja Zairi yang tidak sedarkan diri. Pak Daud menghampiri seorang pegawai polis. "Tuan, rasanya kita dah jumpa orang-orang yang hilang tu," beritahu Pak Daud. Kat dalam lubuk tu?" tanya pegawai polis itu. "Ya, tapi mereka dah mati. Keadaan mayat pun tak sempurna. Tuan buatlah apa yang patut," beritahu Pak Daud. Air muka pegawai polis itu pucat. Malam-malam begini di dalam kawasan seperti ini, takkanlah mahu diranduk malam yang gelap, mahu mencari mayat-mayat mangsa yang tidak sempurna. Paling tidak pun, mereka terpaksa menanti hingga hari siang. Raja Zairi membuka matanya perlahan-lahan. Puan Ainina tersenyum kepadanya. "Alhamdulillah, kamu dah sedar, Zairi." Puan Ainina mengucapkan syukur. Raja Zairi yang masih mamun memerhatikan keadaan sekeliling sebelum menyedari dia berada di dalam bilik tidurnya. "Safia," ujar Raja Zairi perlahan. "Ha?" Puan Ainina tidak mendengar suara anak saudaranya itu. "Apa dia ni?" tanyanya. Raja Zairi diam. Sebaliknya dia meminta air. "Air? Tunggu kejap. Nanti maklum ambilkan." Puan Ainina bangun dari katil dan turun ke bawah. "Dia dah bangun?" tanya Raja Zamarul sebaik isterinya melintasi ruang tamu. "Dah, dia minta air," balas Puan Ainina sebelum bergegas ke dapur mendapatkan segelas air suam dan semangkuk bubur. "Bawa kemari air tu," minta Pak Daud apabila Puan Ainina baru mahu melangkah menaiki anak tangga. Puan Ainina terhenti di kaki tangga, menoleh kepada suaminya bagai meminta izin. Raja Zamarul mengangguk, lantas Puan Ainina membawa dulang berisi air dan bubur itu dan meletaknya di hadapan Pak Daud. Pak Daud terkumat kamit membaca doa pada air dan bubur itu. "Nah, suruh dia baca bismillah dan selawat 3 kali sebelum menjamah makanan ni," arah Pak Daud. Puan Ainina sekadar mengangguk sebelum mencapai hidangan itu daripada tangan Pak Daud dan kembali ke bilik tidur Raja Zairi. "Nah, Zairi, air suam dengan bubur ayam." Puan Ainina meletakkan dulang di atas meja di tepi katil sebelum menyerahkan air suam kepada Raja Zairi. "Baca bismillah ya. Lepas tu selawat 3 kali sebelum..." Tidak sempat Puan Ainina menghabiskan kata-katanya. Raja Zairi sudah terlebih dahulu meneguk air itu dengan gelojoh.
Namun selepas beberapa teguk, air di dalam mulutnya tersembur keluar sebelum dia muntah-muntah di atas lantai. Puan Ainina menjadi panik, lalu menjerit memanggil suaminya. Terkocoh-kocoh Raja Zamarul dan Pak Daud berlari naik ke tingkat atas. "Ni kenapa ni?" tanya Raja Zamarul apabila sampai di depan pintu bilik Raja Zairi. "Tak tahu, dia muntah tiba-tiba lepas minum air," adu Puan Ainina. "Muntah? Kenapa pula? Minum air suam pun boleh muntah ke?" ujar Raja Zamarul keheranan melihatkan Raja Zairi mengerang di atas katil sambil memegang perutnya dengan riak wajah berkerut menahan kesakitan. "Tuan, tolong ambil air tasik dalam semangkuk," pinta Pak Daud sambil terus merenung Raja Zairi. Raja Zamarul menoleh dan merenung Pak Daud yang berada di sebelahnya dengan riak keheranan. Namun dia akur. Dengan segera, Raja Zamarul turun semula ke tingkat bawah dan masuk ke dapur untuk mencari mangkuk kosong. Selepas menjumpainya, dia terus keluar menuju ke tebing tasik dan mencedok airnya. Kemudian, dia kembali semula ke bilik anak saudaranya. "Ini dia, Pak Daud." Raja Zamarul menyerahkan mangkuk yang dibawanya. Pak Daud mencapai mangkuk dan menuang sedikit air tasik itu ke dalam gelas minuman dan selebihnya disapukan ke perut dan muka Raja Zairi. Dalam masa yang singkat, wajah Raja Zairi kelihatan tenang semula dan berhenti mengerang. Pak Daud menyerahkan air minuman yang telah bercampur sedikit dengan air tasik. Raja Zairi segera meneguk air itu dengan gelojoh. Selesai minum, dia kembali tidur. "Biarkan dia tidur," saran Pak Daud. "Kalau ada apa-apa hal, panggil saya." "Baik, Pak Daud," balas Raja Zamarul. Pak Daud mengangguk-angguk sebelum beredar. Raja Zairi bangkit dari tidurnya. Dia termenung seketika. Jam di dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Dia tahu dia harus bersedia ke sekolah. Dengan malas dia bangun dari katil dan menuju ke bilik mandi. Di hadapan cermin dia merenung refleksi dirinya. Raja Zairi menyedari kulitnya mengelupas di sana sini. Dia menggaru-garu kulitnya yang gatal sehingga tertanggal kulitnya yang mengelupas itu. Dia tidak jadi untuk mandi, sebaliknya galak menggaru seluruh tubuhnya hingga berdarah. Pekiknya melepaskan geram. Dia merenung wajahnya pada cermin. Dia tidak tahu apa yang berlaku, namun dia berasa tidak selesa. Raja Zairi membuka air pancuran dan membasahi tubuhnya. Dia mengeluh enak apabila tubuhnya dibasahi air. "Zairi! Oh Zairi!" panggil Puan Ainina apabila menyedari anak saudaranya masih belum turun bersarapan, biarpun sudah melampaui jam 8. "Ni Zairi, kamu ni dah siap ke belum?" laungnya dari dapur. Setelah menunggu seketika dan masih juga tidak nampak kelibat Raja Zairi menjengah dapur, Puan Ainina mengambil keputusan untuk naik ke bilik anak saudaranya itu. Sebelum sempat Puan Ainina mengetuk pintu bilik Raja Zairi, dia mendengar bunyi mendengus yang kuat. Hatinya resah. Dia merasakan ada yang tidak kena dengan anak saudaranya itu. Puan Ainina berasa tidak sedap hati lalu segera turun ke tingkat bawah. Abang! Puan Ainina mendapatkan suaminya. "Kenapa?" tanya Raja Zamarul yang baru mahu menghirup kopi. Dia berasa pelik melihat isterinya cemas. "Bang, pergilah jenguk si Zairi tu, bang." "Kenapa pula dengan dia?" "Entahlah, bang. Tapi saya rasa tak sedap hatilah. Abang pergilah tengok dia," gesa Puan Ainina. Yelah. Balas Raja Zamarul. Dia sempat menghirup sedikit kopinya sebelum bangkit dari kerusi dan menuju ke bilik tidur Raja Zairi. "Zairi! Oh Zairi! Ni, kamu dah siap ke belum? Kamu ni dah lambat nak pergi sekolah ni." Raja Zamarul mengetuk pintu bilik Raja Zairi. Tidak ada jawapan. Hanya kedengaran dengusan kasar dari dalam bilik. Raja Zamarul keheranan. Ni Zairi. Kamu okey ke?" tanya Raja Zamarul sekali lagi. Namun masih tiada jawapan. Perlahan-lahan Raja Zamarul membuka pintu bilik yang tidak dikunci. Dia terkejut melihat Raja Zairi terdampar di atas lantai dengan darah yang mengalir di seluruh tubuhnya. Zairi, kenapa ni? Kenapa dengan kamu ni?"
Raja Zamarul menerpa mendapatkan anak saudaranya itu lalu memapahnya. Raja Zairi meronta-ronta lemah dan cuba memeluk Raja Zamarul. Nina! Oh, Nina! Raja Zamarul melaung memanggil isterinya. Beberapa ketika kemudian Puan Ainina muncul di muka pintu. Terkejut dia melihat keadaan Raja Zairi. Apa dah jadi ni bang? Tanya Puan Ainina panik. Abang tak tahulah. Telefon ambulans sekarang. Gesa Raja Zamarul. Puan Ainina bergegas masuk ke dalam biliknya mendapatkan telefon bimbit. Raja Zamarul masih memangku tubuh Raja Zairi yang masih meronta-ronta. Raja Zamarul menyedari kulit Raja Zairi yang terkupas dan menggerutu kasar. Ya Allah, apalah dah jadi kepada kau ni Zairi?